orang yang dikasihi Allah ialah orang yang banyak melakukan ibadah, sama ada ibadah wajib dan ibadah sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah sekalian? InsyaAllah hari ini ustazah akan bimbing anda mempelajari pendidikan Islam bahagian hadis tingkatan 5. Baiklah anak-anak sekalian, mula-mula sekali mari sama-sama kita bacakan hadis di bawah tajuk orang beriman kekasih Allah. Ikut ustazah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Anak-anak pelajar sekalian boleh menyimak maksud hadis berkenaan pada buku teks atau mana-mana buku rujukan. Walau bagaimanapun sekarang ni ustazah nak fokus kepada beberapa perkataan yang menunjukkan isi penting kepada hadis ini. Jom kita tengok. Sekarang perhatikan kepada perkataan atau kalimah yang ustazah bulatkan. Okey, itu perkataan waliyan, kedua perkataan ahabba, dan ketiga perkataan fa'idha ahbabtuhu. Kita lihat apa maksud perkataan-perkataan ini. Okey, waliyan maksudnya wali Allah. Siapa wali Allah? Okey, kedua perkataan ahabba yang membawa maksud aku. Aku di situ adalah Allah. Itu Allah kasih ataupun Allah suka. Siapa orang yang Allah suka? Kita akan lihat selepas ini. Dan yang ketiga, fa'iza ahbabtuhu, maksudnya dan apabila aku kasih kepadanya. Maksudnya kita akan belajar apa yang kita dapat apabila Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada kita. Kita lihat yang pertama iaitu bagi perkataan perincian bagi perkataan waliyan. Anak-anak sekalian, jika dilihat pada hadis tadi, waliyan, wali itu membawa maksud manusia biasa yang beriman, bertakwa dan beristiqamah, melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya secara zahir dan batin. Apakah balasan? Ini balasan Allah kepada orang yang memusuhi walinya. Dalam hadis itu juga akan diterangkan Allah isytiharkan perang dengannya. Maksudnya Allah isytiharkan perang. Kalau perang kita dengan Allah, confirm dah kita yang kalah. Maksud tersiratnya, maksudnya Allah murka kepada orang yang bermusuh dengan wali Allah. Jadi anak-anak, wali Allah ni siapa? Wali Allah ni orang yang dekat dengan Allah, orang yang kuat amal ibadahnya kepada Allah, melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sekarang kita lihat bila kita fokus kepada perkataan penting yang kedua iaitu ahabba. Ahabba ni aku ataupun Allah kasih ataupun suka. Siapakah mereka yang dikasihi Allah? Sekarang tengok pada perkataan yang bergaris. Iftaratu dengan an-nawafil. Dua golongan inilah daripada hadis ini yang menunjukkan bahawa Allah kasih kepada mereka. Sekarang kita lihat perinciannya. Daripada hadis ini ustazah keluarkan isi yang tersuratnya. Golongan yang dikasihi Allah itu yang pertama iftaratu. Iftaratu ni maksudnya orang yang melakukan amalan fardu. Orang yang banyak melakukan amal fardu, contohnya solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat dan sebagainya, maka orang itu adalah orang yang dikasihi Allah. Yang kedua, orang yang dikasihi Allah berdasarkan hadis adalah an-nawafil. Itu orang yang melakukan amalan nawafil. Apa dia amalan nawafil? Amalan nawafil ialah amalan sunat. Contohnya baca Quran, berzikir, selawat dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok perincian yang ketiga.
Okey, perincian ketiga ialah faiza ahbabtuhu. Faiza ahbabtuhu ni iaitu apabila aku mengasihinya, maksudnya Allah mengasihinya. Untuk maka apa yang dia dapat, Ustazah buat rumusan macam ni ya. Yang pertama, orang yang Allah kasih tadi, itu orang yang melakukan amal ibadah sunat dan fardu tadi, Allah jaga panca inderanya daripada melakukan maksiat. Allah yang kedua, Allah makbulkan segala doanya yang baik-baik. Yang ketiga, Allah jauhkan dia daripada sebarang musibah. Tengok daripada awal ya. An Abi Hurairah, maksudnya hadis ini telah diceritakan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah ni sahabat Nabi SAW. Abi Hurairah kata, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali, maka aku isytiharkan perang. Okey, ini firman Allah, iaitu hadis qudsi ya. Allah isytiharkan perang bagi sesiapa yang memerangi wali Allah. Okey, kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, maksudnya tidak ada perkara yang mendekatkan diri kepadaku seseorang hamba itu yang aku sukai, iaitu yang pertama mimma iftaradtu alaihi, itu orang yang melakukan ibadah fardu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, iaitu dan yang kedua adalah orang-orang yang melazimi, yang membiasakan mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbuhu, sehinggalah aku mengasihinya. Maksudnya Allah kasih kepada dua golongan ini. Fa idza ahbabtuhu, Ustazah tunjukkan di sini. Yang pertama, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maksudnya, sekiranya Allah kasihkan dia, maka Allah akan jaga telinga yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk memegang atau mengambil sesuatu, dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Maksud di sini Ustazah simpulkan telinga, mata, tangan dan kaki itu sebagai panca indera. InsyaAllah orang yang dikasihi oleh Allah akan dipelihara segala panca inderanya daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Okey, yang kedua, soal ni ya. Yang kedua, sekiranya dia wa in sa'alani la'utiyannahu, sekiranya dia meminta kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Okey, yang kedua, sekiranya Allah sayangkan kita, maka Allah akan perkenankan segala doa kita. Wala in ista'adzani la'u'izannahu, sekiranya engkau meminta perlindungan, maka aku akan lindunginya. Okey. Demikian tadi sedikit penerangan ringkas kepada anak-anak. Sebarang persoalan boleh tanya Ustazah, dan selepas ini Ustazah akan berikan latihan sebagai pengukuhan kefahaman anak-anak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.